Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pembentangan kami hari ini bertajuk kesalahan-kesalahan jenayah syariah berkaitan dengan harta. Saya Muhammad Adib bin Kamarul Baharin bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Farisah Safiyah binti Saifuddin, Muhammad Nazmi bin Nawi dan Muhammad Amir Afif bin Hisham. Jadi saya teruskan dengan pembentangan ini iaitu hirabah. Definisi hirabah dari segi istilah syarak ialah serangan bertujuan merampas harta, membunuh atau menakut-nakutkan dengan cara terang-terangan. Ia dilakukan oleh golongan yang angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan yang terpencil daripada bantuan. Ia dilakukan oleh mukallaf yang tertaluk kepada undang-undang termasuk ahli zimmi dan orang yang murtad. Pelaku jenayah hirabah dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama adalah penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Yang kedua adalah penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Yang ketiga adalah penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Yang keempat adalah penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa ataupun merompak harta. Kita tengok pula hukuman bagi setiap kesalahan hirabah. Yang pertama adalah mereka yang membunuh dan merompak akan dihukum bunuh. Kemudian disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi seperti kayu atau sebagainya. Yang kedua, mereka yang membunuh sahaja akan dihukum bunuh tanpa disalib. Yang ketiga, mereka yang merompak sahaja akan dipotong tangan secara bersilang. Kita tengok pula kepada pengguguran hukuman. Kesemua hukuman yang dinyatakan di atas tadi hanya boleh digugurkan dalam satu keadaan sahaja, iaitu apabila pesalah bertaubat sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah, sama ada dengan cara melarikan diri ataupun bersembunyi ataupun kerana gagal dikesan oleh pemerintah. Sekiranya penjenayah bertaubat sebelum dibawa ke muka pengadilan, semua hukuman yang khusus untuk jenayah hirabah iaitu bunuh, salib, potong tangan dan kaki akan digugurkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-34 yang berbunyi illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu. Maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Seterusnya kita pergi ke pembentang yang kedua. Seterusnya saya akan sambung lagi pembentangan iaitu tajuk sedekah. Sedekah dari sudut bahasa bermaksud curi ataupun mengambil harta secara sembunyi. Dari segi istilah pula, mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanan dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang disyariatkan untuk sedekah adalah daripada surah Al-Maidah ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Seterusnya adalah bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan hukum hudud. Yang pertama adalah baligh, kemudian berakal, tidak dipaksa, harta yang dicuri hendaklah mencecah kadar yang ditetapkan ataupun nisab, harta dicuri dari tempat simpanan yang sesuai, harta bukan milik atau milik bersama pencuri, pencuri sedar bahawa mencuri itu haram, yang terakhir harta yang dicuri mestilah suci. Seterusnya adalah pensabitan kes mencuri. Pensabitan yang pertama adalah melalui pengakuan, kemudian disertakan dengan bukti sama ada 2 orang lelaki yang adil dan menepati syarat saksi atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Kemudian yang terakhir adalah sumpah setelah pihak yang didakwa enggan bersumpah. Seterusnya adalah pelaksanaan hukum hudud bagi kesalahan mencuri. Jadi pelaksanaan yang pertama adalah sekiranya berlaku kes pencurian untuk kali pertama, maka tangan kanan akan dipotong sehingga pergelangan tangan. Kemudian sekira berlakunya pencurian kali kedua, maka akan dipotong kaki kiri sehingga buku lali. Kemudian jika berlaku lagi pencurian kali ketiga, maka akan dipotong tangan kiri sehingga pergelangan tangan.
Sekiranya berlaku lagi pencurian kali keempat, maka akan dipotong kaki kanan sehingga buku lali. Yang terakhir, sekiranya pencuri masih melakukan pencurian, maka akan dikenakan hukum takzir ataupun dipenjarakan sehingga taubat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesalahan berkaitan harta di bawah hukuman takzir. Antaranya ialah seperti kesalahan rasuah. Rasuah dari segi bahasa dapat didefinisikan sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk, iaitu dengan cara menyogok dan menyuap wang. Manakala dari segi istilah pula, rasuah bermaksud pemberian berupa wang, hadiah atau sebagainya kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu pulangan atau habuan untuk kepentingan peribadi atau kelompok dengan mudah. Dalil yang dapat dikaitkan dengan kesalahan rasuah ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 188 yang mana firman Allah SWT berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang mana maksud dia, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Terdapat beberapa kategori kesalahan rasuah, antaranya adalah seperti meminta dan menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu atau menyalahgunakan jawatan dan kedudukan yang ada. Individu-individu yang didapati bersalah di bawah kesalahan rasuah ini akan dikenakan mengikut hukuman takzir di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997, yang mana akta ini memperuntukkan hukuman antara contohnya seperti denda dan merampas harta yang dimiliki oleh pesalah atau mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu. Sekian sahaja daripada saya berkaitan dengan kesalahan rasuah. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah judi. Takrif judi menurut bahasa ialah setiap permainan orang Arab menggunakan anak panah, permainan menggunakan anak batu, dadu atau segala jenis bentuk pertaruhan. Menurut istilah ialah kullu la'bin taraddudun baina wunmin wa wunmin. Setiap permainan, peraduan atau pertandingan di antara rugi dan untung. Dalil persyariatan judi dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan menilik nasib menggunakan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah ia agar kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya. Melalui dalil ini, ulama bersepakat bahawa hukum bermain judi adalah haram. Seterusnya ialah permainan yang mempunyai unsur-unsur judi. Pertama, disertai oleh dua orang atau kumpulan atau lebih. Yang kedua, mempertaruhkan manfaat atau harta. Yang ketiga ialah pihak yang kalah akan menyerahkan manfaat atau harta kepada pihak yang menang. Contohnya, pertandingan bola sepak disertai oleh si A dan si B. Si A mempertaruhkan RM5,000, si B mempertaruhkan RM5,000. Jika kalah, maka si B perlu menyerahkan harta atau manfaat kepada pihak yang menang. Seterusnya, hukuman kesalahan bagi seterusnya ialah hukuman kesalahan judi. Saya mengambil contoh di negeri Terengganu menurut Seksyen 22/1 dan -2 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir 2001 memperuntukkan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara tidak melebihi tempoh 2 tahun atau kedua-duanya sekali.